Dan sebab yang keempat, iblis menjerit. Sebab yang keempat, wahina unzilatil Fatihah, ketika turunnya surah yang paling besar, Ummul Quran, ibu Al-Quran, surah Al-Fatihah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, begitu mulianya kedudukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana itu dalam Quran banyak sangat ayat Allah mengangkat, mengiktiraf kedudukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Antaranya pada ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlak engkau sangatlah agung, sangatlah mulia. Bagaimana Allah mengangkat, mengiktiraf kedudukan baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam Quran. Allah sebut lagi, ayat mana tuan-tuan? Wa rafa'na laka dhikrak. Pada ayat itu, wa rafa'na laka dhikrak, dan kata Allah, kami telah mengangkat sebutan nama engkau wahai Muhammad. Macam mana Allah mengiktiraf, mengangkat, memuliakan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Allah sebut wa rafa'na laka dhikrak, kami telah mengangkat sebutan nama engkau wahai Muhammad. Macam mana Allah angkat tuan-tuan? Macam mana Allah angkat sebutan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara Allah angkat sebutan nama Nabi kita, bagaimana cara dia? Satu hari Allah perintah Sayyidina Jibril alaihi salam, ketua segala malaikat, Allah perintah Jibril alaihi salam pergi jumpa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis tu hadis yang sahih. Pada satu hari Nabi sebut, atani Jibril alaihi salam. Pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada aku. Faqal, Jibril tanya dekat aku. Jibril tanya dekat aku, atani Jibril alaihi salam qal, Allah berfirman wahai Muhammad. Jibril tanya Nabi kita, Allah berfirman, Allah suruh tanya, sedangkan Allah itu maha mengetahui. Allah suruh tanya, kaifa rafa'tu dhikrak, bagaimana aku angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad. Jibril tanya dekat Nabi kita alaihi salatu wassalam, hey Muhammad, Allah suruh tanya, macam mana cara aku angkat sebutan nama engkau? Nabi jawab apa? Nabi jawab, Allahu a'lam, Allah maha mengetahui. Lalu Jibril alaihi salam kata apa? Inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu dhikrak. Tuhan aku dan Tuhan engkau bertanya, macam mana aku angkat sebutan nama engkau? Nabi jawab, Allahu a'lam, aku tak tahu. Lalu Jibril kata apa? Allah berfirman, idza dzukirta dzukirtu ma'i. Apabila nama engkau disebut wahai Muhammad, apabila nama aku disebut wahai Muhammad, nama engkau akan disebut bersama-sama dengan nama aku. Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila nama aku disebut, kata Allah, nama engkau akan disebut bersama-sama dengan nama aku. Nama makhluk mana yang disebut bersama-sama dengan nama Tuhan? Wahai saudara-saudara muslimin muslimat, ini bukan makhluk biasa-biasa. Ini makhluk yang sangat istimewa. Ini makhluk yang sangat mulia. Kerana apa? Kerana namanya disebut bersama-sama dengan nama Tuhan. Nama dia digandingkan bersama-sama dengan nama Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang namanya digandingkan bersama-sama dengan nama Tuhan. Tapi makhluk ini namanya digandingkan bersama-sama dengan nama Tuhan. Bila tuan-tuan? Masa azan tadi kita dengar
lepas dilaungkan asyhadu an la ilaha illallah, akan dilaungkan pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas disebut nama Allah, disebut nama siapa pula? Wahai muslimin muslimat, setelah disebut nama Tuhan, disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makhluk yang sangat istimewa, ini insan yang sangat agung, yang sangat mulia. Selagi kita nak solat, iqamah, masa qamat, masa takbirah qamat, setelah disebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, disebut pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan disebut lagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tok Bilal masa azan tak sebut nama Muhammad, orang tak panggil azan. Kalau qamat, masa qamat, Tok Bilal tak sebut nama Muhammad, maka tidak disebut iqamah, mesti disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya baginda Nabi alaihi salatu wassalam bukan sekadar pada azan, bukan sekadar pada iqamah, hatta dalam solat, hatta dalam solat sekalipun, kalau kita tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat kita tak terpakai, solat kita menjadi tidak sah. Apabila dalam solat tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia tak mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam, begitu tingginya kedudukan martabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada khutbah Jumaat, kalau Tok Bilal, kalau Tok Khatib pada hari Jumaat naik atas mimbar tak sebut nama Muhammad, maka khutbah itu tidak sah, menyebabkan Jumaat tidak sah. Apabila di atas mimbar pada khutbah Jumaat, pada khutbah raya dan khutbah yang lain, bila tidak disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka rosaklah khutbah tersebut. Mulia tak mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, dalam satu riwayat, dalam satu kitab Mauridus Sadi, betul jam tu,